Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi kita bertemu kembali untuk part 2, 7.1 part 2 Okey. Jadi untuk kali ini kita akan tengok bagaimana membanding dan mentafsir serakan berdasarkan histogram dan poligon kekerapan. Okey, membanding dan mentafsir. Jadi, bentuk taburan data. Okey, macam mana kita nak tahu bentuk taburan data? Kita boleh lihat gambar raja dekat bawah ni Okey, daripada muka surat 204. Okey, boleh tengok sama-sama. Jadi dekat sini kita ada histogram. Okey, histogram symmetry. Okey, histogram symmetry ni dia ada dua jenis. Yang pertama iaitu bentuk loceng dan yang kedua ialah seragam. Okey, jadi cuba tengok macam mana bentuk loceng ni. Okey, bentuk loceng dekat tengah-tengah histogram ni dia tinggi dia punya kekerapan dia daripada rendah dia naik tinggi dan kemudian dia rendah semula. Okey, ini kita panggil dia sebagai histogram symmetry berbentuk loceng. Okey. Dan yang kedua ialah histogram symmetry seragam. Okey, seragam ni macam mana pula? Dia punya kekerapan dia lebih kurang sama. Kalau dia naik sedikit saja, okey, macam ni. Sedikit saja dan dia turun pun sedikit. Dia tak banyak macam ni. Okey? Ini kita panggil dia histogram seragam. Okey, jenis yang kedua ialah histogram pencong. Okey, pencong ni apa? Pencong ni macam sengit sikit lah. Okey, yang pertama ialah pencong ke kanan. Pencong ke kanan. Okey, jadi kalau pencong ke kanan, maksudnya dia naik dan ke kanan ni dia menurun macam ni. Dan kemudian pencong ke kiri. Okey, rendah dia. Rendah sebelah kiri dan dia naik sebelah kanan. Okey. Jadi kita akan tengok contoh yang kelima dekat sini. Raja di bawah menunjukkan dua histogram bagi mewakili masa yang diambil oleh 25 orang perenang dalam dua acara berbeza. Okey, acara yang pertama ialah gaya kuak lentang dan acara yang kedua ialah gaya bebas. Okey, A, nyatakan bentuk taburan histogram bagi kedua-dua acara tersebut. Okey, untuk gaya kuat lentang, bentuk dia macam apa ni? Tadi kita tengok dah kan kat atas. Okey, mula-mula daripada rendah, dia naik atas, kemudian dia rendah balik. Jadi, ini bentuk apa? Bentuk loceng kan? Untuk kuat lentang, bentuk loceng. Untuk gaya bebas, dia punya kekerapan dia lebih kurang sama je. Dekat sini sama, lepas tu dia naik sikit je, lepas tu dia turun balik. Ini kita panggil dia bentuk seragam kan. Okey, boleh tengok balik kat sini. Bentuk loceng, bentuk seragam. Okey. Boleh cakaplah kat sini. Tengok jawapan dia. Okey, berbentuk loceng dan bentuk seragam. Okey, betul lah apa yang kita buat tadi. Untuk soalan B, acara yang manakah mempunyai serakan masa catatan yang lebih luas? Okey, berikan jawapan, berikan sebab anda. Okey, yang mana satu dia punya serakan masa catatan lebih luas? Okey, yang mana lebih luas? Acara 100 meter gaya kuat lentang mempunyai serakan yang lebih luas kerana beza masa yang diambil adalah lebih besar, iaitu 30 saat. Okey. Ya, cuba tengok dekat sini Dekat sini daripada 69, tengok masa dia 69.5 hingga ke 104. So, dia mengambil masa lebih luas. Untuk gaya bebas pula daripada 69.5 sini sampai 89.5 je. Okey? Ini masa dia singkat lah. Okey, untuk C, antara gaya kuat rentang dan gaya bebas, acara yang manakah menunjukkan prestasi perenang yang lebih baik? Okey, yang mana satu lebih baik?
Okey, kita tengok jawapan. Acara 100 meter gaya bebas kerana kebanyakan catatan masa perenang adalah lebih baik. Okey, tengok dia punya jarak dia sama 100 meter. Sini pun 100 meter. Jadi, untuk kuat lentang, kebanyakan peserta mengambil masa yang lama. Okey, selama 30 saat. Tetapi untuk bilangan perenang untuk gaya bebas sampai 89.5 je. Kita boleh carilah beza dia kan. Jadi, perenang prestasi yang lebih baik iaitu gaya bebas lah sebab dia mengambil masa yang lebih singkat. Ramai perenang yang mengambil masa yang lebih singkat. Okey. Kita daripada soalan kita kena tafsirkan berdasarkan graf yang dibagi, berdasarkan histogram yang dibagi ni. Okey, kena tengoklah histogram ni macam mana. Okey, kita tengok contoh yang ke-6. Okey, contoh ke-6 ni ini bukan histogram, ini ialah poligon kekerapan. Okey, poligon kekerapan di bawah menunjukkan harga jualan rumah yang dijual di rumah di dua buah kawasan berlainan bagi tempoh 6 bulan yang lepas. Okey, kita ada kawasan A dan kawasan B. Kawasan A warna merah dan kawasan B warna biru. Okey, nyatakan bentuk taburan bagi kedua-dua kawasan tersebut. Okey, bentuk taburan dia macam mana? Okey, bentuk taburan bagi harga jualan rumah di kawasan A yang ni, yang warna merah ni, ialah pencong ke kanan. Manakala kawasan B ialah pencong ke kiri. Okey, kita lihat balik. Apa tu pencong ke kanan, pencong ke kiri? Okey, kalau pencong ke kanan maknanya dia macam landai ke kanan. Dia rendah. Belah kanan dia rendah. Kalau pencong ke kiri, belah kiri dia yang rendah. Okey? Boleh? Kita tengok dekat soalan balik. Okey, untuk kawasan A. Kawasan A dia rendah belah mana? Dia rendah belah kanan kan? Jadi dia pencong ke kanan. Okey? Pencong kanan. Pencong ke kanan. Okey, untuk B pula. Dia rendah. Dia rendah ke kiri kan? Sini rendah. Lepas tu baru dia naik. So, ini ialah pencong ke kiri. Okey? Boleh? Pencong ke kanan dan pencong ke kiri. Okey, kemudian kita tengok soalan kedua. Bandingkan serakan harga jualan bagi kedua-dua kawasan tersebut. Harga dia macam mana pula? Okey, serakan harga jualan rumah di kawasan A dan kawasan B adalah hampir sama walaupun mempunyai bentuk taburan yang berbeza. Okey. Harga dia lebih kurang sama. Walaupun bentuk taburan dia berlainan lah. Okey. Kemudian untuk C, pada pendapat anda, kawasan manakah mungkin mewakili kawasan bandar dan kawasan luar bandar? Okey, yang mana kawasan bandar, yang mana kawasan luar bandar? Okey, cuba tengok. Ini yang bawah ni, paksi X ni ialah harga. Okey. Okey, cuma ini lebih murah lah. Ini yang paling mahal. Jadi cuba tengok untuk kawasan A. Kawasan A ni banyak yang dijual dengan harga yang murah kan. Jadi kawasan A ni bandar ke luar bandar? So kita tengok kawasan A mewakili kawasan luar bandar. Okey? Sebab kerana kebanyakan harga rumahnya adalah rendah. Manakala kawasan B mewakili kawasan bandar kerana kebanyakan harga rumahnya adalah tinggi. Okey, ini berdasarkan logik lah. Kan? Takkanlah rumah dekat luar bandar mahal lagi kan daripada bandar. Okey? Ini kita fikir secara logik. Dan kita tengok bentuk graf dia kat mana. Okey? Dan latihan ni boleh selesaikan sendiri. Okey, jadi kita akan tengok bagaimana kita membina OGIF bagi suatu set data terkumpul. Okey, sebelum ni kita belajar cara nak
nak bina histogram dan cara nak bina poligon kekerapan. So, sekarang kita nak belajar membina OGIF. Okey, OGIF ni macam mana pula? Okey, langkah-langkah untuk membina OGIF, tambahkan satu kelas sebelum kelas pertama dengan kekerapan sifar, sari sempadan atas dan kekerapan longgokan setiap kelas. Okey. Daripada jadual yang kita bina macam tu kan, kelas-kelas tu. Okey, kita kena tambah lagi satu kelas dekat atas. Dan kita tulis dia punya kekerapan dia kosong, sifar. Dan kita kena cari dia punya sempadan atas dan kekerapan longgokan. Sempadan atas, kekerapan longgokan. Okey, step yang kedua. Pilih skala yang sesuai bagi paksi mencancang yang mewakili kekerapan longgokan dan paksi mengufuk yang mewakili sempadan atas. Okey, kita ada paksi X dan paksi Y. Paksi X ni ialah mewakili sempadan atas. Okey, sebab tu kita kena cari sempadan atas tadi. Dan paksi Y mewakili kekerapan longgokan. Okey, nanti saya tunjuk macam mana nak buat. Dan yang ketiga, step yang ketiga, plot kekerapan longgokan dengan sempadan atas yang sempadan. Okey, lepas dah lukis paksi X dan paksi Y, kena plot lah. Dan kemudian lukis lengkung licin yang melalui setiap titik tersebut. Okey, lengkung licin. Okey, jadi ingat, OGIF ni kita kena lukis guna freehand. Tak boleh guna pembaris. Okey, selalu bentuk OGIF macam ni. Macam tu. Kena freehand. Tak bolehlah guna pembaris kan. Guna pembaris nanti tak dapatlah lengkuk yang licin. Okey. Kemudian kita tengok kuartil. Apa dia kuartil pula ni? Okey, cuba tengok dekat sini. Kuartil ialah nilai yang membahagi satu set data kepada 4 bahagian yang sama. Setiap set data mengandungi 3 kuartil iaitu Q1, Q2 dan Q3. Kita tengok macam mana nak kira kuartil. Kuartil ni dia ada 4 bahagian. Ada Q1, Q2, Q3. Set data yang membahagikan 4 bahagian. Okey. Dan kuartil yang pertama juga dikenali kuartil bawah. Q1 ni kuartil bawah. Okey. Dan data sebelum median atau kuartil yang mengandungi 25% data. Ini 25% data. Okey. Kuartil kedua yang juga dikenali median. Tadi Q1 kuartil bawah. Q2 ni dikenali sebagai median. Okey, median ialah nilai tengah bagi satu set data. Kuartil ketiga yang juga dikenali kuartil atas. Q3 kuartil atas ialah nilai tengah bagi separuh bahagian atas data selepas median atau kuartil yang mengandungi 75% data. Okey, nanti kita akan tengoklah macam mana nak kira dekat sini. Okey, cuba tengok dekat sini kuartil. Bagi satu set data terkumpul dengan bilangan data N, kuartil boleh ditentukan daripada OGIF. Okey, bila kita dah lukis OGIF, kita boleh tentukan kuartil Q1, Q2 dan Q3 berdasarkan OGIF yang kita lukis. Nilai-nilai yang sepadan masing-masing dengan kekerapan longgokan. Okey, untuk Q1, N per 4. Q2, N per 2. Q3, 3/4 N. Okey, kita akan tengok contoh yang ketujuh. Okey, jadual kekerapan di sebelah menunjukkan kandungan garam yang terdapat dalam 60 jenis makanan. Bina satu OGIF untuk mewakili data tersebut. Okey, dia suruh kita bina OGIF. Dia suruh kita lukis graf lah. OGIF. Jadi, macam tadi, kita dah ada kelas. Kita ada kekerapan. Jadi, kalau OGIF, kita kena tambah lagi kan? Kita kena tambah sempadan atas dan kekerapan longgokan. Okey, ingat balik
Sempadan atas tu nak kira macam mana? Kita boleh guna formula kan? Formula macam sebelum ni. Ataupun kalau dia punya kelas ni bukan perpuluhan, dia nombor bulat. Kalau sempadan atas, kita just tambahkan dengan 0.5 dekat had atas. Had atas dekat sini kan? Jadi kita tambah 0.5. Kita dapatlah sempadan atas. 99 tambah 0.5. 99.5. 149.5 dan seterusnya. Kemudian macam mana nak cari kekerapan longgokan? Okey, kekerapan longgokan. Okey, sebelum tu kelas kita, kelas dia mula daripada 100 hingga 149 kan? Okey, tetapi untuk kita bina OGIF, yang pertama tadi dia kata tambahkan satu kelas sebelum kelas pertama. Kat sini dia dah tambah dah satu kelas. Dia tambah dekat sini, kelas yang ni. Kelas ni tak ada kan dalam jadual soalan yang dia bagi. So, kita tambah sendiri. So, kekerapan tu kita letak sifar ataupun kosong. Kita letak sendirilah. Lepas tu, kekerapan longgokan. Kita ambil kekerapan yang pertama. Tulis balik kosong. Kemudian, kosong ni kena tambahkan dengan kekerapan selepas tu. 4. Kosong tambah 4. Kita dapat 4. Lepas tu, 4 tambah 11. Kita dapat 15. 15 tambah 15. Dapat 30. Dia kena bersilang macam tu. Ingat lagi tak? Sebelum ni kan? Sebelum ni kita ada cari kekerapan longgokan. Lepas tu, 30 tambahkan dengan 21. Kita dapat 51. 51 tambah 8 dapat 59. 59 tambah 1 dapat 60. So, actually, kekerapan longgokan yang paling akhir ni ialah jumlah kekerapan semua. Kalau 60, 60 lah. Kalau awak silap dekat bawah ni, awak kena kira balik. Bagi sama dengan jumlah kekerapan dia. Kita dah bina dah jadual. Jadual dekat sini. Jadi, kita boleh lukislah dia punya OGIF. Macam mana nak lukis? Kita plotkan dia punya paksi X ialah sempadan atas dan paksi Y ialah kekerapan longgokan. Boleh tengok balik jadual ni. Sekejap so dia dah plot dah kat kita. Yang bawah ni sempadan atas. Kat sini kekerapan longgokan dan plot je lah. Selalunya OGIF memang akan dapat bentuk macam ni. Kalau dapat bentuk macam lain, bukan OGIF. Selalu dapat macam ni bentuk dia. So, kita dah lukis OGIF kita. Dan kita tengok soalan. Dengan menggunakan OGIF yang dibina, tentukan kuartil pertama, median dan kuartil ketiga. Macam mana kita nak kira kuartil yang pertama ni? Jadi, kita tengok balik dia punya bilangan data. Bilangan data yang dia bagi ialah bilangan data semualah 60 kan? 60. Jadi, maka kuartil yang pertama iaitu N/4. Ataupun kita boleh ambil 1/4. Kuartil pertama ni maknanya 1/4 daripada data tu. 1/4 darabkan dengan 60. Jadi, kita akan dapat 15. 15 ni nak tengok dekat mana? 15 ni 15 ni bukan lagi jawapan dia. 15 kita kena tengok daripada graf tadi. Tengok kat sini. 15 kat mana? 15 kat sini kan? So lukis titik-titik-titik, garis putus-putus sampai kena graf, sampai kena OGIF kita dan kita turunkan ke bawah. Jadi Q1 dia dekat sinilah, dekat paksi X. Tulis balik. Daripada graf, kuartil pertama sama dengan 199.5. Boleh?
Macam itulah. Okey, ingat. Kuartil pertama mesti 1/4 daripada data. Okey. Kalau kuartil kedua pula, tadi kuartil pertama 1/4. Kuartil kedua kan median. Kuartil pertama sama dengan median. Median kan separuh. Jadi 1/2 daripada N. Okey, jadi 1/2 daripada 60 untuk kuartil yang kedua. Okey, sama dengan 30. So, kita ambil pembaris kita, ambil pensel, buat garis titik-titik, putus-putus sampai ke graf dan turun ke bawah. Ini ialah kuartil yang kedua ataupun median. Mediannya berapa? 249.5. Okey, kuartil kedua 249.5. Dan kuartil yang ketiga. Kuartil yang ketiga ialah Q3 ialah 3/4 daripada N. So, 3/4 darabkan dengan 60. Kita dapat 45. So, 45. Cari kat mana 45? 45 kat sini. So, garis. Sampailah graf dan pi bawah. Jadi kena celek mata besar-besar. Kena tengok betul-betul. Kena kira betul-betul berapa dekat sini ni. Kena tahulah kira. Satu kotak ni mewakili berapa. Okey, kat sini dia bagi kat kita 284.5. Okey. So kuartil yang ketiga dia 284.5. Kalau 45 jenis makanan mengandungi berapa gram garam? 284.5. Okey? So, daripada contoh tadi, kita dapatlah kesimpulannya kalau kuartil pertama 1/4 daripada N. Kuartil kedua ataupun medium 1/2 median 1/2 daripada N. Untuk kuartil yang ketiga 3/4 daripada N. Okey? Jadi, histogram longgokan dan OGIF boleh dibina menggunakan jadual kekerapan longgokan. Histogram longgokan dibina seperti histogram yang telah anda pelajari, tetapi paksi mencancang mewakili kekerapan longgokan. Okey. Histogram longgokan dan OGIF berkait seperti yang ditunjukkan di bawah. Okey, sebelum ni histogram kita guna sempadan atas dan kekerapan kan. Tapi kalau kita nak bina histogram longgokan. Histogram longgokan, dia punya paksi X dia ialah sempadan atas dan paksi Y dia ialah kekerapan longgokan. Okey. Okey, tadi kita dah tengok dah kuartil. Sekarang kita nak tengok persentil. Persentil apa pula? Okey, persentil ialah nilai yang membahagikan satu set data kepada 100 bahagian yang sama. Yang diwakili dengan P1, P2, P3 hinggalah P99. Okey, tadi kuartil ada 4 bahagian kan? 1/4, 3/4 kan? Tetapi kalau persentil per dengan 100. Macam percentage lah. Macam persen per 100. Okey. Cuba tengok contoh yang ke-8. OGIF di sebelah menunjukkan skor ujian kecerdasan yang dilakukan oleh salon yang ingin memohon jawatan di sebuah syarikat. Berdasarkan OGIF tersebut, cari persentil ke-10. P10. Macam mana pula nak buat P10 ni? Okey, kita tengok dia punya jalan penyelesaian dia. Okey. Dekat sini. Okey. P10 maknanya 10% lah. Okey, daripada jumlah kekerapan. Jumlah kekerapan tadi dia dah bagi tak kat kita? Jumlah kekerapan dia. Cuba tengok macam mana kita nak tahu jumlah kekerapan dia. Kita tengok yang paling atas sekali daripada kekerapan longgokan. Kat sini kan. Okay, so 50 lah.
Dia punya data dia 50. Dia punya N dia 50. Jadi 10% darabkan dengan 50. 10/100 darab 50. 5. Okey. 5 ni kita kena tengok kat mana. Macam tadi juga. Macam kuartil. 5. Tengok dekat 5 dekat sini. Garis. Sampailah graf tu dan kita tengok dekat bawah. Jadi dia punya jawapan dia ialah 46.5. Daripada Ogif P10 ialah 46.5. Okey. Untuk soalan nombor 2, dia nak P46. Maknanya 46/100. 46/100 darab 50. Kita dapat 23. 23 bukan jawapan dia lagi. 23 kena tengok dulu dekat graf. 23 P ke bawah. Dan ini ialah jawapan dia. 63.5. Okey. Okey, kemudian hanya calon yang memperoleh persentil ke-92 dan ke atas akan dipanggil untuk temuduga. Apakah skor minimum yang perlu diperoleh oleh calon untuk layak menerima panggilan temuduga? Okey, 92 ke atas dia dipanggil. Okey, jadi kita tengoklah 92. 92/100 darabkan dengan 50. Jadi 46. Okey, cari dulu dekat 46. Kat sini kan 46. Jadi, kita tengok dekat sini. Maknanya, orang yang skor paling minimum 77. Okey? 77 baru. Dalam ujian kecergasan baru akan dipanggil temuduga. Okey? Okey, dan C. Berapakah peratusan calon yang mendapat skor 57 dan ke bawah? 57 dan ke bawah. Kat mana 57 kita? Jadi 57 ni ialah skor ya, bukan bilangan calon. 57 ni ialah skor. Jadi kita kena tengok dekat bahagian skor. Dekat mana 57? Okey. Cuba tengok dekat sini. So dekat bilangan skor ni 57 dekat mana satu? Okey. Kat sini kan 50.5, dekat sini 60.5. Jadi setiap kotak kecil tu ialah 1 kan. Jadi kat sini 51.5, 52, 53.5, 54.5, 55.5, 56.5. Dia nak 57. Maknanya separuh daripada sini. Okey. Kena buat garis-garis sampai ke atas sini. Dan kita tengok dekat dia punya dia punya ni lah. Dia punya bilangan orang dia. Bilangan calon. So kita akan dapat dekat sini ialah 15. Okey. Apa soalan dia tadi? Okey. Oleh itu, kejap soalan dia apa tadi? Berapakah peratus? Peratus. Jadi, peratus yang mendapat markah 57 ke bawah. Okey, tadi kita dah tengok dah kan 57 dekat sini. So, 15 orang yang dapat skor 57 ke bawah. Jadi dia nak peratus. 15 orang daripada semua sekali ada berapa? 50. Darabkan dengan 100. Dia nak peratus kan? Okey, jadi 30% orang calon yang mendapat skor 57 ke bawah. Okey. Macam itulah cara nak kira persentil. Dan kita nak tafsir dia punya graf Ogif ni macam mana. Okey, nanti soalan ni boleh cuba sendiri. Dan okey, setakat itu saja untuk video kali ini. Dan video yang akan datang kita akan masuk 7.2. Okey, jangan lupa subscribe, share dengan kawan-kawan. Okey, bye. Assalamualaikum.